Wahyu Al-Quran, Surah Al-Alaq, Al-Hijr, dan 3 surah awal Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Buku ini menyusun 5 surah Al-Quran yang menjadi asas ajaran Islam, diturunkan pada peringkat awal kenabian di Mekah, untuk membimbing Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menghadapi cabaran masyarakat jahiliyah. Surah-surah ini adalah Surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5, muka surat 597, wahyu pertama pada malam Lailatul Qadar, di Gua Hira pada tahun 610 Masihi, memperkenalkan ilmu dan tauhid. Surah Al-Hijr, ayat 1 hingga 5, surah ke-15, muka surat 262 hingga 267, menegaskan kebenaran wahyu dan keadilan Allah. Surah Al-Muzammil 5, surah ke-73, muka surat 575, memerintahkan solat tahajud sebagai persiapan rohani. Surah Al-Mudaththir, ayat 1 hingga 5, surah ke-602, memulakan dakwah terbuka dengan penekanan pada tauhid dan kesucian. Surah Al-Fatihah, ayat 1 hingga 7, surah pertama, muka surat 1, dikenali sebagai Al-Kitab, menyempurnakan hidayah dan doa. Setiap bab mengandung mengenai ayat-ayat dengan tafsiran, kontekstual, konteks wahyu, konteks sejarah tambahan, kaitan dan dengan surah lain, analisis linguistik, keajaiban numerik simbolik, rujukan hadis, aplikasi modern, refleksi rohani dan penutup. Hubungan numerik seperti 19, 7.430, 473, 96 tambah 68, sama dengan 29, dan lain-lain, dijelaskan sebagai interpretasi simbolik untuk menyerlahkan keajaiban Al-Quran, tanpa menambah atau mengubah teks asal. Buku ini bertujuan memupuk pemahaman mendalam tentang wahyu awal, menggalakkan amalan harian, dan mendekatkan pembaca kepada Allah melalui Al-Quran dan hadis sahih. Bab 1, Surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5, permulaan wahyu. Pengenalan Surah Al-Alaq, surah ke-96 dalam Al-Quran, terdiri daripada 19 ayat dan terletak pada muka surat 597 dalam Mushaf Standard, Uthmani. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira, Mekah, pada tahun 610 Masihi. 5 ayat pertamanya adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Menurut Sahih Al-Bukhari, hadis 3, Jibril memeluk Nabi 3 kali sambil memerintahkan Iqra, bacalah. Dan Nabi yang umi tidak tahu membaca menjawab, saya bukan pembaca, menunjukkan kerendahan hati beliau. Selepas wahyu, Nabi kembali kepada Khadijah Ar-Ra'al dalam keadaan cemas, dan Khadijah menghiburkan beliau, manakala Waraqah bin Naufal mengesahkan bahawa ini adalah wahyu ilahi, serupa dengan yang diterima Nabi Musa AS. Surah ini memperkenalkan ilmu sebagai asas Islam, menegaskan tauhid keesaan Allah, dan menyerlahkan keajaiban penciptaan manusia dari segumpal darah, alam. Ia dihubungkan dengan Surah Al-Qadr, surah ke-97, 5 ayat. Muka surat 597, yang merujuk kepada malam Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, dan Surah Al-Qalam, surah ke-68, 52 ayat, muka surat 503, salah satu wahyu awal melalui hubungan numerik simbolik. 90 tambah 68, sama dengan 9 tambah 6 tambah 8, sama dengan 29, 5 kuasa 2 sama dengan 25, 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 4, tambah 25 sama dengan 29. 2 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 sama dengan 4, tambah 81 sama dengan 85. 85 tambah 29 sama dengan 114 jumlah surah Al-Quran. Nisfu 29 sama dengan 19 jumlah ayat surah Al-Alaq. Surah ini juga berkait dengan 3 surah muqatta'at tunggal. Nun, surah Al-Qalam, ayat pertama menegaskan akhlak mulia Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, ayat 4. Surah Ka ayat pertama menekankan kebangkitan, af'ayina bil khalqi, ayat 15. Surah Sad ayat pertama mengisahkan Nabi Daud AS, asbir ala ma yaqululas, muka surat 151 hingga 453.
Hubungan numerik London merangkumi 68/38 sama dengan 106. Nisfu 106 sama dengan 53. 5 kali 7 sama dengan 35. Nisfu 114 sama dengan 57. 15 tambah 14 sama dengan 29. Dalam konteks Mekah, surah ini mencabar budaya jahiliyah yang menyembah berhala seperti Hubal dan Lat, tidak mengenal literasi meluas dan hidup dalam ketidakadilan sosial. Ayat-ayat dengan tafsiran Bismi Rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsiran, perintah Iqra adalah seruan untuk membaca wahyu Allah dan menuntut ilmu. Dengan syarat menyebut nama Allah, Bismi Rabbika, menegaskan tauhid sebagai asas segala usaha. Kata khalaka, menciptakan, menunjukkan kuasa Allah sebagai pencipta tunggal, menolak penyembahan berhala yang dipercaya masyarakat Mekah. Ayat ini mengajak umat untuk memulakan setiap tindakan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan menghargai ilmu sebagai anugerah ilahi. Menurut Sahih Muslim, hadis Laitut Nablu, menuntut ilmu adalah kewajiban ke atas setiap Muslim, menekankan pentingnya ilmu dalam Islam. Konteks linguistik, kata Iqra berasal dari akar kata qara', membaca, mengumpul, mencerminkan dua makna, membaca teks dan menghimpun ilmu. Frasa Bismi Rabbika menggunakan kata Rabb, Tuhan yang memelihara, menonjolkan sifat kasih sayang Allah. Pelajaran praktikal, mulakan pembelajaran dengan basmalah, baca Al-Quran sekurang-kurangnya 5 menit setiap hari, dan kejar ilmu duniawi, sains, teknologi, serta ukrawi, tafsir hadis, dengan niat ibadah. Khalaqal insana min alaqin, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsiran, kata alaq merujuk kepada embrio atau segumpal darah, menunjukkan asal-usul manusia yang rendah dan keajaiban penciptaan Allah. Ini memupuk sifat tawaduk dan kesedaran akan kebesaran Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Insan, ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr, lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa ketika dia bukan sesuatu yang disebut? Ayat ini mencabar keangkuhan masyarakat Mekah yang membanggakan keturunan dan kekayaan. Konteks linguistik, kata alaq berasal dari akar alaq, melekat, merujuk kepada embrio yang melekat di dinding rahim, menunjukkan ketepatan saintifik Al-Quran yang hanya diketahui berabad kemudian. Pelajaran praktikal, renungi keajaiban tubuh manusia melalui dokumentari sains, syukuri nikmat kesihatan dengan menjaga pemakanan, dan elakkan takbur dengan mengingati asal penciptaan. Bakram, dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Pengulangan Iqra menegaskan urgensi ilmu, manakala sifat Al-Akram, Maha Mulia, memuji kemurahan Allah yang memberikan wahyu dan ilmu. Ini membezakan Allah daripada berhala yang tidak memberi manfaat. Ayat ini mengajak umat untuk menghargai kemuliaan Allah dalam kehidupan seharian. Konteks linguistik, kata Al-Akram adalah bentuk superlatif dari kemuliaan, menunjukkan Allah sebagai sumber kemuliaan tertinggi. Pengulangan Iqra mencipta ritma yang menarik perhatian pendengar. Pelajaran praktikal, bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan, hargai nikmat ilmu dengan menghadiri kelas, dan tunjukkan kemuliaan akhlak seperti membantu jiran. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Tafsiran, pena melambangkan literasi, penulisan wahyu dan penyebaran ilmu, menjadikan Islam agama ilmu dan peradaban. Dalam konteks Mekah, di mana literasi terhad, ayat ini memperkenalkan revolusi intelektual. Sunan Tirmidzi, hadis 2/97 menyatakan, keutamaan orang yang berilmu ke atas orang yang beribadah adalah seperti bulan purnama ke atas bintang-bintang. Konteks linguistik, kata kalam pena merujuk kepada alat penulisan, simbol ilmu yang kekal. Frasa alama bil kalam menggunakan kata kerja alim mengajar, menonjolkan Allah sebagai sumber ilmu. Pelajaran praktikal, tulis nota dari pembelajaran Al-Quran, ajar anak-anak membaca, dan gunakan teknologi seperti aplikasi Al-Quran untuk menyebarkan ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsiran, ayat ini menegaskan bahawa semua ilmu, sama ada wahyu atau pengetahuan duniawi, berasal dari Allah. Ini mengajak manusia untuk bergantung kepada Allah dalam pencarian ilmu, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ayat 239. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
Apabila kamu merasa aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak ketahui. Konteks linguistik, frasa malam yalam, apa yang tidak diketahui, menggunakan kata ilm dalam bentuk negatif, menekankan kejahilan manusia tanpa hidayah Allah. Pelajaran praktikal, pelajari kemahiran baru seperti pengaturcaraan atau bahasa asing dengan niat ibadah. Ajak anak-anak membaca buku dan doakan ilmu yang bermanfaat. Konteks wahyu surah Al-Alaq diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira, ketika Nabi SAW berusia 40 tahun sedang bertafakur mencari kebenaran. Sahih Al-Bukhari, hadis 3 menceritakan bagaimana Jibril menyampaikan wahyu dan Nabi yang ummi menerima perintah Iqra dengan penuh keajaiban. Khadijah membawa Nabi kepada Warakah bin Naufal yang meramalkan tentangan daripada Quraisy. Surah ini diikuti oleh wahyu awal seperti surah Al-Qalam, surah ke-68, Wal Qalami wa ma yasturun, surah Kaf balik surah ke-50, Wal Qur'anil Majid, dan surah Sad, surah ke-38, Sawal Qur'ani Dzil Dzikr, yang kesemuanya mempunyai muqatta'at tunggal. Hubungan numerik simbolik 99, 114, 17 tambah 97, 29, 85, 19 mencerminkan kesempurnaan Al-Quran. Walaupun ini adalah interpretasi simbolik, bukan fakta literal. Frasa Quran sama dengan kafra alif nun merujuk kepada ejaan Quran, dihubungkan secara simbolik dengan muqatta'at, mencerminkan keajaiban linguistik Al-Quran. Hadis 90. Konteks sejarah tambahan. Mekah pada tahun 610 Masihi adalah pusat perdagangan dan agama bagi masyarakat Arab, tetapi dipenuhi amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala, Hubal, Uzza, pembunuhan bayi perempuan, dan ketidakadilan sosial. Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim telah dipenuhi dengan 360 berhala. Literasi terhad kepada puisi lisan dan masyarakat mengutamakan keturunan serta kekayaan. Nabi Solsa dari suku Quraisy dikenali sebagai Al-Amin yang jujur sebelum kenabian, tetapi menghadapi cabaran besar apabila menerima wahyu. Khadijah istri beliau menjadi penyokong utama, memberikan sokongan emosi dan kewangan. Warakah bin Naufal, seorang Nasrani yang berilmu, mengesahkan wahyu ini sebagai namus ilahi, merujuk kepada kitab Taurat dan Injil. Surah Al-Alaq mencabar budaya Mekah dengan memperkenalkan ilmu, tauhid dan kesederhanaan, menjadi titik permulaan revolusi rohani dan intelektual. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Qadr, surah ke-97, berkait melalui malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan numerik 99, frasa Iqra bismi rabbika, dan 17 tak tambah 97 sama dengan 114. Surah Al-Qalam, surah ke-68, wahyu awal dengan muqatta'at menegaskan akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim dihubungkan melalui 96 tambah 68 sama dengan 29. Surah Al-Hadid, surah ke-57, mempunyai 29 ayat dihubungkan dengan nisfu 114 sama dengan 57, menekankan keimanan dan ilmu. Surah Al-Insan, surah ke-76, menyebut asal penciptaan manusia, Ata 'alal insan, selari dengan tema alaq. Analisis linguistik, surah Al-Alaq menggunakan bahasa yang ringkas tetapi penuh kuasa, dengan 5 ayat yang membentuk struktur naratif. Ayat 1, perintah Iqra dengan frasa Bismi Rabbika menonjolkan tauhid, menggunakan kata kerja imperatif untuk mencipta kesan mendesak. Ayat 2, kata alaq adalah unik, menunjukkan ketepatan saintifik dan keindahan balaghah. Ayat 3, pengulangan Iqra dan sifat Al-Akram mencipta kontras antara usaha manusia dan kemuliaan Allah. Ayat 4 dan 5, frasa bil kalam dan malam yalam menggunakan kata kerja alam dalam 2 bentuk, menegaskan Allah sebagai sumber ilmu. Keindahan ini mencabar puisi Arab Mekah yang terkenal dengan kefasihan, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis 970, Al-Quran adalah hujjah untukmu atau ke atasmu. Tema utama ilmu, perintah Iqra dan penamilahkan literasi sebagai asas Islam, surah Al-Mujadilah, ayat 11. Tauhid, Allah sebagai penciptunggal menolak syirik, surah Al-Ikhlas, ayat pertama. Keajaiban penciptaan, penciptaan dari alaq memupuk tawaduk, surah Al-Insa, ayat pertama. Keajaiban linguistik, struktur ayat dan kos kata mencerminkan keunikan Quran, Bukhari, hadis pendek.
Keajaiban numerik simbolik. Hubungan numerik dalam surah Al-Alaq adalah interpretasi simbolik untuk menyerlahkan keajaiban Al-Quran, bukan fakta literal. Berikut adalah penjelasan terperinci. 96 tambah 68 sama dengan 29. 9 plus 6 plus 6 plus 8 = 29. Dihubungkan dengan surah Al-Hadid 29 ayat dan 29 surah Muqatta'at. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 29. Mencerminkan jumlah ayat atau tema secara simbolik. 85 tambah 29 sama dengan 114. Menghubungkan jumlah surah Al-Quran. Nisfu 29 sama dengan 19. Selari dengan jumlah ayat surah Al-Alaq. 68 tambah 38 sama dengan 106. Nisfu 106 sama dengan 53. Menghubungkan surah Al-Qalam dan Sad. 5 kali 7 sama dengan 35. Nisfu 114 sama dengan 57. Berkait dengan surah Al-Hadid. 15 tambah 14 sama dengan 29. Simbolik untuk ayat surah Al-Qalam dan Sad. Muka surat 151, 305, 453, 604, 503 merujuk lokasi surah dalam mushaf. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis 3. Jibril datang kepada Nabi di Gua Hira dan berkata, "Iqra," dan Nabi menjawab, "Saya bukan pembaca." Lalu Jibril memeluknya 3 kali. Mengesahkan konteks penurunan. Sahih Muslim, hadis 80, menuntut ilmu adalah kewajiban ke atas setiap muslim, menyokong tema ilmu. Sunan Tirmidzi, hadis 2667, keutamaan orang yang berilmu ke atas orang yang beribadah adalah seperti bulan purnama ke atas bintang-bintang. Menekankan nilai ilmu. Sahih Al-Bukhari, hadis 4927, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, mengukuhkan kaitan dengan Lailatul Qadar. Sahih Al-Bukhari, hadis 4970, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu, menyokong keajaiban linguistik. Aplikasi modern pendidikan, gunakan aplikasi Al-Quran seperti Quran.com untuk membaca dan memahami tafsir. Daftar kursus dalam talian tentang sains Islam atau tafsir. Teknologi, sebarkan ayat Al-Alaq melalui media sosial dengan grafik yang menarik, seperti petikan Iqra dengan terjemahan. Kehidupan harian, mulakan mesyuarat kerja dengan basmalah, ajar anak-anak membaca Al-Quran menggunakan aplikasi interaktif, dan baca artikel saintifik tentang embriologi untuk menghargai alaq. Komuniti, anjurkan kelas tafsir mingguan di masjid atau secara maya, jemput penceramah untuk membincangkan keajaiban Al-Quran. Refleksi rohani, muhasabah diri, luangkan 5 minit setiap malam untuk merenung ayat Khalaqa al-insana min alaq. Tanya diri, adakah saya bersyukur dengan nikmat kehidupan? Berdoa, ya Allah, jadikan ilmu sebagai cahaya hati kami dan permudahkan kami memahami Al-Quran. Tindakan, tulis 1 pelajaran dari surah Al-Alaq dalam jurnal pribadi seperti saya akan membaca 1 muka surat Al-Quran setiap hari. Inspirasi, renungi kesabaran Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama dan gunakan ketabahan beliau sebagai teladan ketika menghadapi cabaran. Penutup surah Al-Alaq meletakkan ilmu, tauhid, dan keajaiban penciptaan sebagai asas Islam, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, surah Al-Qadr, ayat 1 hingga 5. Hubungan numerik simbolik 99, 114, 29, 85, 19 menghubungkan surah-surah ini dengan surah Al-Qalam, Sad, dan Al-Hadid, mencerminkan kesempurnaan Al-Quran. Ilmu menggalakkan membaca Al-Quran setiap hari dan berkongsi ilmu, Sahih Muslim, hadis 190. Tauhid menyeru menyembah Allah sahaja, ayat pertama. Keajaiban penciptaan mengajak kesyukuran melalui doa, Al-Insan, pertama. Umat digalakkan mengamalkan Iqra dengan membaca, menulis, dan mengajar, mengambil teladan daripada kesabaran Nabi SAW. Bab 2, Surah Al-Hijr ayat 1 hingga 5, kebenaran wahyu pengenalan surah-surah surah ke-15 dengan 99 ayat, diturunkan di Mekah pada tahun 615 hingga 617 Masihi, dinamakan oleh kaum Al-Hijr, kaum Nabi Saleh, ayat 80-80 isbat. Ia terletak pada muka surat 262 hingga 267. Dengan jumlah nombor muka surat 262 tambah 263 tambah 264 tambah 265
tambah 260 tambah 267 sama dengan 1587. Numerik simbolik merangkumi 1587 kali 7 kali 7 sama dengan 77.777. 126 1 kali 7 kali 2 kali 9 1729 149 dan kaitan dengan surah Al-Asr, surah 103. Surah ini menegaskan kebenaran wahyu dengan huruf muqatta' alif lam ra dan menguatkan iman Nabi SAW ketika menghadapi tentangan Quraisy. Ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani, merujuk kepada surah Al-Fatihah, dihubungkan dengan 7 kata dan numerik 77.777. Ayat-ayat dengan tafsiran al-ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'an mubin. Alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab dan penjelasan yang nyata. Tafsiran. Alif lam ra adalah rahasia Allah, menunjukkan keajaiban linguistik Al-Quran. Ayat Alkitab menegaskan Al-Quran sebagai wahyu ilahi, dan Quran Mubin menyerlahkan kejelasan hidayahnya. Hadis Al-Bukhari. Konteks linguistik. Alif lam ra menggunakan huruf-huruf yang biasa dalam bahasa Arab, tetapi disusun untuk mencabar kefasihan puisi Mekah. Pelajaran praktikal. Baca Al-Quran dengan terjemahan, hadiri kelas tafsir, dan percaya Al-Quran sebagai kebenaran mutlak. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Berapa banyak orang-orang kafir itu menginginkan sekiranya mereka menjadi muslim. Tafsiran menggambarkan penyesalan orang kafir di akhirat. Surah Al-Ghashiyah ayat 1 hingga 2. Konteks linguistik. Kata rubbama menambah nada emosi, menekankan penyesalan. Pelajaran praktikal. Renungi akibat penolakan kebenaran, terima Islam sepenuh hati, dan doakan hidayah. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan. Kelak mereka akan mengetahui. Tafsiran, amaran kepada orang kafir yang tenggelam dalam kesenangan duniawi. Hadis 12-19. Konteks linguistik. Kata yulhimul amal dilalaikan oleh angan-angan menggunakan kata kerja aktif untuk menunjukkan pilihan mereka. Pelajaran praktikal, elakkan materialisme, tetapkan matlamat akhirat, dan sedekahkan harta. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walha kitabun ma'lumun, dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan ada baginya ketentuan yang telah ditetapkan. Tafsiran menegaskan keadilan Allah, ayat 152. Konteks linguistik. Frase kitabun ma'lum, ketentuan yang ditetapkan, menunjukkan ketepatan takdir. Pelajaran praktikal, percaya pada keadilan Allah, patuhi perintahnya, dan sebarkan kebenaran. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula mereka dapat mengundurkannya. Tafsiran, menegaskan takdir Allah mengajak memanfaatkan masa dengan iman. Konteks linguistik. Kata ajalalnya, menonjolkan ketetapan masa. Pelajaran praktikal, urus masa dengan baik, lakukan amal soleh, dan bertaubat segera. Konteks wahyu diturunkan ketika Quraisy menentang Nabi dengan ejekan dan boikot tahun 618 Masehi. Sahih Bukhari, hadis 420 mengesahkan Al-Quran sebagai hujah. Surah ini merujuk kepada kaum Al-Hijr sebagai amaran kepada Quraisy. Konteks sejarah tambahan Quraisy menguasai Mekah sebagai penjaga Ka'bah, tetapi mempraktikkan syirik dan ketidakadilan. Boikot terhadap Bani Hashim tahun 616 hingga 619 Masehi menyukarkan dakwah Nabi. Sahabat seperti Abu Bakar menyokong dengan harta dan iman. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Fatihah, surah pertama, ayat 87 menghubungkan dengan Saban minal mathani. Surah Al-Asr, surah 103, menekankan pentingnya masa selari dengan ayat 5. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13, mempunyai muqatta' alif lam ra berkait dengan keajaiban linguistik. Analisis linguistik alif lam ra mencipta kesan bunyi yang unik, menarik perhatian pendengar. Frasa Quran Mubin menggunakan kata sifat mubin nyata untuk menegaskan kejelasan. Struktur ayat 2 hingga 5 menggunakan nada amaran, mencerminkan gaya balagah. Tema utama kebenaran wahyu, Al-Quran adalah hidayah yang jelas. Surah Al-Hijr, ayat 87. Amaran kepada penentang. Penolak wahyu akan menyesal Al-Ghashiyah ayat 1 hingga 2.
Keadilan ilahi. Allah adil dalam hukuman, ayat 152. 1587, jumlah nombor muka surat 77.777. Simbolik untuk kesempurnaan wahyu 126, 1729, 140 mencerminkan keunikan ayat. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis motif 970, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Sahih Muslim, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Sunan Tirmizi hadis 26664, Al-Quran adalah rahmat dan penyembuh. Aplikasi modern pendidikan, gunakan platform seperti Zoom untuk kelas tafsir. Teknologi, kongsi ayat Al-Hijr di Twitter dengan hashtag Al-Quran. Kehidupan harian, tetapkan peringatan di telefon untuk membaca Al-Quran setiap pagi. Refleksi rohani muhasabah, renungi ayat Fasawfa Ya'lamun dan tanya, adakah saya menghargai masa? Doa, Ya Allah, berikan kami hidayah melalui Al-Quran. Tindakan, tulis matlamat akhirat dalam jurnal, seperti bersedekah setiap minggu. Penutup surah Al-Hijr menguatkan iman dengan menegaskan kebenaran wahyu dan keadilan Allah. Numerik simbolik 1587 dan Alif Lam Ra mencerminkan keajaiban Al-Quran. Kebenaran wahyu menggalakkan membaca Al-Quran setiap pagi. Sahih Muslim, Tings 218. Bab 3. Surah Al-Muzammil, ayat 1 hingga 5, persiapan rohani. Pengenalan surah Al-Muzammil, surah ke-73 dengan 20 ayat, diturunkan pada tahun 611 hingga 612 Masihi, memerintahkan solat tahajud. Sahih Al-Bukhari, hadis 4923 menceritakan dedikasi Nabi dalam solat malam. Ayat ketiga, Nisfah, dianggap ayat matematik awal, dihubungkan dengan 7.430, 77 tambah 37, sama dengan 114. Ayat-ayat dengan tafsiran Ya Ayyuhal Muzammil, wahai orang yang berselimut. Tafsiran, panggilan mesra kepada Nabi. Konteks linguistik, Muzammil, dari zammul menunjukkan kasih sayang. Pelajaran praktikal, bangun untuk solat tahajud, mulakan hari dengan zikir. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk solat pada waktu malam, kecuali sedikit. Tafsiran, perintah solat tahajud, ayat 79. Konteks linguistik, Qum, bangun adalah imperatif, menunjukkan urgensi. Pelajaran praktikal, solat tahajud 2 rakaat, baca doa malam. Nisfahu awin kus minhu qalila. Separuhnya atau kurangkan sedikit daripadanya. Tafsiran flexibility dalam solat tahajud dengan nisfahu sebagai konsep matematik 7.430. Konteks linguistik, nisfahu dari nasf, paruh menunjukkan keseimbangan. Pelajaran praktikal, mulakan dengan 10 minit doa malam, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tafsiran, perintah membaca dengan tartil, surah Al-Araf, ayat 204. Konteks linguistik, tartil dari retil susun dengan baik menekankan kejelasan. Pelajaran praktikal, baca Al-Quran dengan tajwid, renungi makna. Inna sanulaqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Tafsiran, Al-Quran sebagai tanggung jawab berat. Konteks linguistik, qawlan thaqilan menonjolkan beban kenabian. Pelajaran praktikal, hormati Al-Quran, simpan mushaf di tempat mulia. Konteks wahyu diturunkan ketika Nabi menghadapi ejekan Quraisy, Al-Anbiya ayat 5. Solat tahajud memberikan kekuatan rohani. Sahih Al-Bukhari hadis 423. Konteks sejarah tambahan, Mekah penuh dengan konflik sosial dengan Quraisy menentang Nabi. Sahabat seperti Bilal menghadapi penyiksaan, tetapi solat tahajud menguatkan iman mereka. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Isra, ayat 79, menyokong solat tahajud. Surah Al-Mursalat, surah 77, berkait melalui 77 tambah 37 sama dengan 114. Analisis linguistik, kata Muzammil dan tartil mencipta nada mesra dan teratur, mencerminkan kasih sayang dan disiplin. Tema utama ibadah malam, solat tahajud menguatkan iman, ayat 79. Penghayatan Al-Quran, tartil memastikan pemahaman surah Al-Araf, ayat 204. Tanggung jawab berat, Al-Quran adalah amanah. Keajaiban numerik simbolik, 7.430, simbolik dari surah 74 ayat 30. 77 tambah 37 sama dengan 114, menghubungkan surah Al-Mursalat.
Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis Moprambos 23, Nabi solat malam hingga kaki beliau bengkak. Sahih Muslim, hadis 796. Nabi solat malam sebagai tanda syukur. Aplikasi moden pendidikan. Ikuti kursus tajwid dalam talian. Teknologi, gunakan aplikasi penggerak untuk solat tahajud. Refleksi rohani muhasabah tanya, adakah saya menggunakan malam untuk ibadah? Doa Allah, permudahkan kami bangun untuk tahajud. Penutup surah Al-Muzammil mengajar persiapan rohani melalui solat tahajud dan tartil. Numerik 7430 mencerminkan keseimbangan. Sahih Al-Bukhari, hadis 43. Bab surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5, permulaan dakwah. Pengenalan surah Al-Mudaththir, surah ke-74 dengan 55 ayat diturunkan pada tahun 611 Masihi, muka surat 602. Sahih Al-Bukhari, hadis 4 menceritakan Nabi meminta diselimuti selepas fatrah. Ayat 30 alaiha tis'ata asyar dihubung 19, 7430, 473. Nisfu 56 sama dengan 28, 77, tambah 37 sama dengan 114. Dan surah Al-Asr, surah 103. Ayat-ayat dengan tafsiran Ya Ayyuhal Muddaththir, wahai orang yang berselimut. Tafsiran, panggilan mesra kepada Nabi. Sahih Al-Bukhari, hadis 4. Konteks linguistik, Mudaththir dari daththir, menunjukkan kelembutan. Pelajaran praktikal. Bangkit untuk berdakwah, elakkan menangguhkan kebaikan. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Tafsiran, perintah memulakan dakwah, ayat ke-21. Anzir dari nazar, amaran, menekankan tanggung jawab. Sebarkan ayat Al-Quran melalui media sosial. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, maka agungkanlah. Tafsiran, mengagungkan Allah melalui takbir, surah Al-Ikhlas, ayat pertama. Konteks linguistik, fakabir dari kagungkan, menonjolkan tauhid. Pelajaran praktikal, ucapkan takbir dalam solat, renungi kebesaran Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Kesucian lahir dan batin. Sahih Al-Bukhari. Thiyabak, merujuk kepada pakaian dan hati. Pelajaran praktikal, pakai pakaian bersih, bersihkan hati dengan istighfar. Wal rudza fahjur, dan perbuatan keji maka tinggalkanlah. Tafsiran, menjauhi syirik dan dosa. Konteks linguistik, rudz dari rajz merujuk kepada perbuatan buruk. Pelajaran praktikal, elakkan gibah, bertaubat segera. Ayat 30 alaiha tis'ata asyar. Tafsiran, amaran tentang malaikat penjaga neraka. Surah Al-Zukhruf, ayat 71. Pelajaran praktikal, renungi akibat dosa, tingkatkan amal soleh. Konteks wahyu diturunkan selepas fatrah ketika Nabi menghadapi tuduhan Quraisy. Ayat ke-6. Sahih Al-Bukhari, hadis 4 mengesahkan konteks. Konteks sejarah tambahan, Quraisy menentang Nabi dengan tuduhan penyair atau gila. Sahabat seperti Umar R.A. memeluk Islam pada tempoh ini, menguatkan dakwah. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Asr, surah 103, frasa alaiha tis'ata asr menghubungkan dengan tema masa. Surah Al-Mursalat, surah 77, berkait melalui 77 tambah 37. Analisis linguistik. Struktur ayat 1 hingga 5 menggunakan perimperatif kum fakabir, mencipta nada mendesak dan teratur. Tema utama dakwah, memulakan penyampaian kebenaran, ayat ke-21. Tauhid, mengagungkan Allah, ayat pertama. Kesucian, menjaga kebersihan lahir dan batin, hadis 425. Keajaiban numerik simbolik, 19 dari ayat 30. 7430, simbolik ayat 30. Nisfu 56 sama dengan 28. Jumlah ayat surah 74 dibahagi 2. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi meminta diselimuti ketika wahyu diturunkan. Sahih Al-Bukhari Prambul Balbullah, Amchinchebia Til Sinois. Aplikasi moden teknologi, kongsi ayat Al-Mudaththir di Instagram dengan terjemahan. Community, anjurkan kempen kebersihan di masjid. Refleksi rohani muhasabah. Tanya, adakah saya berdakwah dengan akhlak mulia? Doa, Ya Allah, bantu kami menyampaikan kebenaran. Penutup surah Al-Mudaththir memerintahkan dakwah dengan tauhid dan kesucian. Numerik 197430 mencerminkan keajaiban Al-Quran. Bab 5, surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7, penyempurna hidayah. Pengenalan surah Al-Fatihah, surah pertama dengan 7 ayat, dikenali sebagai Al-Kitab dan Saban min Al-Mathani, surah Al-Hijr ayat 87.
Diturunkan di Mekah, ia adalah doa dan ringkasan Al-Quran terletak pada muka surat 1. Sahih Al-Bukhari, hadis 5006, mengesahkan statusnya sebagai mathani. Numerik simbolik merangkumi 7 jumlah ayat dan kaitan dengan 114 jumlah surah. Ayat-ayat dengan tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tafsiran basmalah menegaskan dan rahmat Allah, Sahih Muslim. Konteks linguistik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari rahmat. Pelajaran praktikal, ucapkan basmalah sebelum setiap tindakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tafsiran, memuji Allah sebagai pencipta. Surah Al-An'am, ayat 1. Konteks linguistik, Al-Alamin merujuk kepada semua ciptaan. Pelajaran praktikal, syukuri nikmat dengan zikir Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tafsiran mengulangi sifat rahmat Allah. Konteks linguistik, pengulangan menekankan kasih sayang. Pelajaran praktikal, tunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Tafsiran, menegaskan kekuasaan Allah di akhirat. Surah Az-Zalzalah. Konteks linguistik, Yaum ad-Din merujuk kepada keadilan akhirat. Pelajaran praktikal, renungi kiamat, tingkatkan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Menegaskan tauhid ibadah, surah Al-Ikhlas. Konteks linguistik, iyyaka menunjukkan eksklusiviti penyembahan. Pelajaran praktikal, berdoa hanya kepada Allah, elakkan syirik. Ahdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsiran, doa untuk hidayah, ayat 186. Sirat al-Mustaqim melambangkan Islam. Pelajaran praktikal, berdoa untuk hidayah setiap hari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsiran, meminta hidayah seperti para nabi, bukan seperti yang sesat. Al-Nisa, ayat 69. Konteks linguistik, An'amta menunjukkan nikmat hidayah. Pelajaran praktikal, ikuti teladan Nabi, elakkan kesesatan. Konteks wahyu diturunkan di Mekah sebagai ringkasan Al-Quran digunakan dalam solat, Sahih Al-Miri. Konteks sejarah tambahan, masyarakat Mekah menolak tauhid, tetapi Al-Fatihah mengajar doa dan penyembahan kepada Allah sahaja. Kaitan dengan surah lain. Surah Al-Hijr, ayat 87, menyebut Saban min al-Mathani. Surah Al-Ikhlas, surah 112, menegaskan tauhid. Analisis linguistik, struktur 7 ayat membentuk doa yang lengkap dengan basmalah sebagai pembukaan dan doa hidayah sebagai penutup. Tema utama tauhid, menyembah Allah sahaja, surah Al-Ikhlas. Hidayah, meminta jalan lurus, ayat 186. Rahmat Allah, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keajaiban numerik, simbolik 7. Jumlah ayat mencerminkan kesempurnaan. 114 jumlah surah dihubungkan dengan Al-Fatihah sebagai ringkasan. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis 506. Al-Fatihah adalah Saban min al-Mathani. Sahih Muslim, hadis 295. Basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah. Aplikasi modern pendidikan, hafal Al-Fatihah dengan tajwid melalui YouTube. Teknologi, gunakan aplikasi solat untuk memahami makna Al-Fatihah. Refleksi rohani muhasabah, tanya, adakah saya berdoa dengan ikhlas? Doa Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Penutup surah Al-Fatihah menyebut dan tauhid. Menantikkan mencerminkan kesempurnaan. Fofori hadis sempurna. Wahyu Al-Quran, surah Al-Alaq, Al-Hijr, dan 3 surah awal Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Buku ini menyusun 5 surah Al-Quran yang menjadi asas ajaran Islam, diturunkan pada peringkat awal kenabian di Mekah untuk membimbing Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menghadapi cabaran masyarakat jahiliyah. Surah-surah ini adalah surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5, muka surat 597, wahyu pertama pada malam Lailatul Qadar, di Gua Hira pada tahun 610 Masehi, memperkenalkan ilmu dan tauhid. Surah Al-Hijr, ayat 1 hingga 5,
surah ke-15, muka surat 262 hingga 267, menegaskan kebenaran wahyu dan keadilan Allah. Surah Al-Muzammil 5, surah ke-73, muka surat 575, memerintahkan solat tahajud sebagai persiapan rohani. Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5, surah ke-7 surat 602, memulakan dakwah terbuka dengan penekanan pada tauhid dan kesucian. Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7, surah pertama, muka surat 1, dikenali sebagai Al-Kitab, menyempurnakan hidayah dan doa. Setiap bab mengandung mengenal ayat-ayat dan tafsiran, konteks wahyu, konteks sejarah tambahan, kaitan dengan surah lain, analisis linguistik, keajaiban numerik simbolik, rujukan hadis, aplikasi modern, refleksi rohani dan penutup. Hubungan numerik seperti 19, 7.430, 473, 96 tambah 68, sama dengan 29, dan lain-lain, dijelaskan sebagai interpretasi simbolik untuk menyerlahkan keajaiban Al-Quran, tanpa menambah atau mengubah teks asal. Buku ini bertujuan memupuk pemahaman mendalam tentang wahyu awal, menggalakkan amalan harian, dan mendekatkan pembaca kepada Allah melalui Al-Quran dan hadis sahih. Bab 1, Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, permulaan wahyu. Pengenalan Surah Al-Alaq, surah ke-96 dalam Al-Quran, terdiri daripada 19 ayat dan terletak pada muka surat 597 dalam Mushaf Standard, Uthman. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira, Mekah, pada tahun 610 Masihi. 5 ayat pertamanya adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Menurut Sahih Al-Bukhari, hadis 3, Jibril memeluk Nabi 3 kali sambil memerintahkan Iqra, bacalah. Dan Nabi yang umi tidak tahu membaca menjawab, saya bukan pembaca, menunjukkan kerendahan hati beliau. Selepas wahyu, Nabi kembali kepada Khadijah Ara dalam keadaan cemas dan Khadijah menghiburkan beliau, manakala Waraqah bin Naufal mengesahkan bahawa ini adalah wahyu ilahi, serupa dengan yang diterima Nabi Musa AS. Surah ini memperkenalkan ilmu sebagai asas Islam, menegaskan tauhid keesaan Allah dan menyerlahkan keajaiban penciptaan manusia dari segumpal darah, alaq. Ia dihubungkan dengan surah Al-Qadr, surah ke-97, 5 ayat. Muka surat 597 yang merujuk kepada malam Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, dan surah Al-Qalam, surah ke-68, 52 ayat, muka surat 503, salah satu wahyu awal melalui hubungan numerik simbolik. 90 tambah 68 sama dengan 9 tambah 6 tambah 8 sama dengan 29, 5 kuasa 2 sama dengan 25, 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 4, tambah 25 sama dengan 29. 2 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 sama dengan 4, tambah 81 sama dengan 85. 85 tambah 29 sama dengan 114 jumlah surah Al-Quran. Nisfu 29 sama dengan 19 jumlah ayat surah Al-Alaq. Surah ini juga berkait dengan 3 surah muqatta'at tunggal. Nun, surah Al-Qalam, ayat pertama menegaskan akhlak mulia Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, ayat keempat. Surah Ka ayat pertama menekankan kebangkitan, af'ayina bil khalqi, ayat ke-15. Surah Sad ayat pertama mengisahkan Nabi Daud AS, asbir ala ma yaqululas, muka surat 151 hingga 453. Hubungan numerik lanjutan merangkumi 68 bah 38 sama dengan 106, nisfu 106 sama dengan 53, 5 kali 7 sama dengan 35, nisfu 114 sama dengan 57, 15 tambah 14 sama dengan 29. Dalam konteks Mekah, surah ini mencabar budaya jahiliyah yang menyembah berhala seperti Hubal dan Lat, tidak mengenal literasi meluas dan hidup dalam ketidakadilan sosial. Ayat-ayat dengan tafsiran Bismi Rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsiran, perintah Iqra adalah seruan untuk membaca wahyu Allah dan menuntut ilmu. Dengan syarat menyebut nama Allah, Bismi Rabbika, menegaskan tauhid sebagai asas segala usaha. Kata khalaqa, menciptakan, menunjukkan kuasa Allah sebagai pencipta tunggal, menolak penyembahan berhala yang dipercayai masyarakat Mekah.
Ayat ini mengajak umat untuk memulakan setiap tindakan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan menghargai ilmu sebagai anugerah ilahi. Menurut Sahih Muslim, hadis 160, menuntut ilmu adalah kewajiban ke atas setiap Muslim, menekankan pentingnya ilmu dalam Islam. Konteks linguistik, kata Iqra berasal dari akar kata qara, membaca, mengumpul, mencerminkan dua makna, membaca teks dan menghimpun ilmu. Frasa Bismi Rabbika menggunakan kata Rabb, Tuhan yang memelihara, menonjolkan sifat kasih sayang Allah. Pelajaran praktikal, mulakan pembelajaran dengan basmalah, baca Al-Quran sekurang-kurangnya 5 menit setiap hari, dan kejar ilmu duniawi, sains, teknologi, serta ukrawi, tafsir hadis, dengan niat ibadah. Khalaqal insana min alaqin, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsiran, kata alaq merujuk kepada embrio atau segumpal darah, menunjukkan asal-usul manusia yang rendah dan keajaiban penciptaan Allah. Ini memupuk sifat tawaduk dan kesedaran akan kebesaran Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Insan, ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr, lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa ketika dia bukan sesuatu yang disebut? Ayat ini mencabar keangkuhan masyarakat Mekah yang membanggakan keturunan dan kekayaan. Konteks linguistik, kata alaq berasal dari akar alaq, melekat, merujuk kepada embrio yang melekat di dinding rahim, menunjukkan ketepatan saintifik Al-Quran yang hanya diketahui berabad kemudian. Pelajaran praktikal, renungi keajaiban tubuh manusia melalui dokumentari sains, syukuri nikmat kesihatan dengan menjaga pemakanan, dan elakkan takbur dengan mengingati asal penciptaan. Bakram, dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Pengulangan Iqra menegaskan urgensi ilmu, manakala sifat Al-Akram, Maha Mulia, memuji kemurahan Allah yang memberikan wahyu dan ilmu. Ini membezakan Allah daripada berhala yang tidak memberi manfaat. Ayat ini mengajak umat untuk menghargai kemuliaan Allah dalam kehidupan seharian. Konteks linguistik, kata Al-Akram adalah bentuk superlatif dari kemuliaan, menunjukkan Allah sebagai sumber kemuliaan tertinggi. Pengulangan Iqra mencipta ritma yang menarik perhatian pendengar. Pelajaran praktikal, bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan, hargai nikmat ilmu dengan menghadiri kelas, dan tunjukkan kemuliaan akhlak seperti membantu jiran. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Tafsiran, pena melambangkan literasi, penulisan wahyu dan penyebaran ilmu, menjadikan Islam agama ilmu dan peradaban. Dalam konteks Mekah, di mana literasi terhad, ayat ini memperkenalkan revolusi intelektual. Sunan Tirmidzi, hadis 2/97 menyatakan, keutamaan orang yang berilmu ke atas orang yang beribadah adalah seperti bulan purnama ke atas bintang-bintang. Konteks linguistik, kata kalam pena merujuk kepada alat penulisan, simbol ilmu yang kekal. Frasa alama bil kalam menggunakan kata kerja alim mengajar, menonjolkan Allah sebagai sumber ilmu. Pelajaran praktikal, tulis nota dari pembelajaran Al-Quran, ajar anak-anak membaca, dan gunakan teknologi seperti aplikasi Al-Quran untuk menyebarkan ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsiran, ayat ini menegaskan bahawa semua ilmu, sama ada wahyu atau pengetahuan duniawi, berasal dari Allah. Ini mengajak manusia untuk bergantung kepada Allah dalam pencarian ilmu, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 239. Fa'idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apabila kamu merasa aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak ketahui. Konteks linguistik, frasa malam yalam, apa yang tidak diketahui, menggunakan kata ilm dalam bentuk negatif, menekankan kejahilan manusia tanpa hidayah Allah. Pelajaran praktikal, pelajari kemahiran baru seperti pengaturcaraan atau bahasa asing dengan niat ibadah, ajak anak-anak membaca buku, dan doakan ilmu yang bermanfaat. Konteks wahyu surah Al-Alaq diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira, ketika Nabi SAW berusia 40 tahun sedang bertafakur mencari kebenaran. Sahih Al-Bukhari, hadis 3 menceritakan bagaimana Jibril menyampaikan wahyu dan Nabi yang ummi menerima perintah Iqra dengan penuh keajaiban. Khadijah membawa Nabi kepada Warakah bin Naufal yang meramalkan tentangan daripada Quraisy. Surah ini diikuti oleh wahyu awal seperti surah Al-Qalam, surah ke-68,
wal qalami wa ma yasturun, surah Kaf balik surah ke-50, wal Qur'anil Majid, dan surah Sad, surah ke-38, wal Qur'ani dzil dzikr, yang kesemuanya mempunyai muqatta'at tunggal. Hubungan numerik simbolik 99, 114, 17 tambah 97, 29, 85, 19 mencerminkan kesempurnaan Al-Quran. Walaupun ini adalah interpretasi simbolik, bukan fakta literal. Frasa Quran sama dengan kafra alif nun merujuk kepada ejaan Quran, dihubungkan secara simbolik dengan muqatta'at, mencerminkan keajaiban linguistik Al-Quran. Hadis Motus Nabui. Konteks sejarah tambahan. Mekah pada tahun 610 Masihi adalah pusat perdagangan dan agama bagi masyarakat Arab, tetapi dipenuhi amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala, Hubal, Uzza, pembunuhan bayi perempuan, dan ketidakadilan sosial. Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim S. telah dipenuhi dengan 360 berhala. Literasi terhad kepada puisi lisan dan masyarakat mengutamakan keturunan serta kekayaan. Nabi Solslah dari suku Quraisy dikenali sebagai Al-Amin yang jujur sebelum kenabian, tetapi menghadapi cabaran besar apabila menerima wahyu. Khadijah Arai, istri beliau, menjadi penyokong utama, memberikan sokongan emosi dan kewangan. Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang berilmu, mengesahkan wahyu ini sebagai namus ilahi, merujuk kepada kitab Taurat dan Injil. Surah Al-Alaq mencabar budaya Mekah dengan memperkenalkan ilmu, tauhid dan kesederhanaan, menjadi titik permulaan revolusi rohani dan intelektual. Kaitan dengan surah lain. Surah Al-Qadr, surah ke-97, berkait melalui malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dengan numerik 99, frasa Iqra bismi rabbika, dan 17 tak tambah 97 sama dengan 114. Surah Al-Qalam, surah ke-68, wahyu awal dengan muqatta'at na, menegaskan akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dihubungkan melalui 96 tambah 68 sama dengan 29. Surah Al-Hadid, surah ke-57, mempunyai 29 ayat, dihubungkan dengan nisfu 114 sama dengan 57, menekankan keimanan dan ilmu. Surah Al-Insan, surah ke-76, menyebut asal penciptaan manusia, Ata 'alal insan, selari dengan tema alaq. Analisis linguistik. Surah Al-Alaq menggunakan bahasa yang ringkas tetapi penuh kuasa, dengan 5 ayat yang membentuk struktur naratif. Ayat 1, perintah Iqra dengan frasa Bismi Rabbika menonjolkan tauhid, menggunakan kata kerja imperatif untuk mencipta kesan mendesak. Ayat 2, kata alaq adalah unik, menunjukkan ketepatan saintifik dan keindahan balaghah retorik. Ayat 3, pengulangan Iqra dan sifat Al-Akram mencipta kontras antara usaha manusia dan kemuliaan Allah. Ayat 4 dan 5, frasa Bil Kalam dan Malam Yalam menggunakan kata kerja alam dalam 2 bentuk, menegaskan Allah sebagai sumber ilmu. Keindahan ini mencabar puisi Arab Mekah yang terkenal dengan kefasihan, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis 470, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Tema utama ilmu, perintah Iqra dan penamilahkan literasi sebagai asas Islam. Surah Al-Mujadilah, ayat 11. Tauhid, Allah sebagai penciptunggal menolak syirik. Surah Al-Ikhlas, ayat pertama. Keajaiban penciptaan, penciptaan dari alaq memupuk tawaduk. Surah Al-Insa, ayat pertama. Keajaiban linguistik, struktur ayat dan kosakata mencerminkan keunikan Quran. Bukhari, hadis Springbrook. Keajaiban numerik simbolik, hubungan numerik dalam surah Al-Alaq adalah interpretasi simbolik untuk menyerlahkan keajaiban Al-Quran, bukan fakta literal. Berikut adalah penjelasan terperinci. 96 tambah 68 sama dengan 29. 9 plus 6 plus 6 plus 8 = 29. Dihubungkan dengan surah Al-Hadid 29 ayat dan 29 surah muqatta'at. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 29. Mencerminkan jumlah ayat atau tema secara simbolik. 85 tambah 29 sama dengan 114. Menghubungkan jumlah surah Al-Quran. Nisfu 29 sama dengan 19. Selari dengan jumlah ayat surah Al-Alaq. 68 tambah 38 sama dengan 106. Nisfu 106 sama dengan 53. Menghubungkan surah Al-Qalam dan Sad. 5 kali 7 sama dengan 35.
Nisfu 114 sama dengan 57. Berkait dengan surah Al-Hadid. 15 tambah 14 sama dengan 29. Simbolik untuk ayat surah Al-Qalam dan Sad. Muka surat 151, 305, 453, 604, 503 merujuk lokasi surah dalam mushaf. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis 3. Jibril datang kepada Nabi di Gua Hira dan berkata, "Iqra," dan Nabi menjawab, "Saya bukan pembaca." Lalu Jibril memeluknya 3 kali. Mengesahkan konteks penurunan. Sahih Muslim, hadis 80, menuntut ilmu adalah kewajiban ke atas setiap muslim, menyokong tema ilmu. Sunan Tirmidzi, hadis 2667, keutamaan orang yang berilmu ke atas orang yang beribadah adalah seperti bulan purnama ke atas bintang-bintang. Menekankan nilai ilmu. Sahih Al-Bukhari, hadis 4927, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, mengukuhkan kaitan dengan Lailatul Qadar. Sahih Al-Bukhari, hadis 4970, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu, menyokong keajaiban linguistik. Aplikasi modern pendidikan, gunakan aplikasi Al-Quran seperti Quran.com untuk membaca dan memahami tafsir. Daftar kursus dalam talian tentang sains Islam atau tafsir. Teknologi, sebarkan ayat Al-Alaq melalui media sosial dengan grafik yang menarik, seperti petikan Iqra dengan terjemahan. Kehidupan harian, mulakan mesyuarat kerja dengan basmalah, ajar anak-anak membaca Al-Quran menggunakan aplikasi interaktif, dan baca artikel saintifik tentang embriologi untuk menghargai alaq. Community, anjurkan kelas tafsir mingguan di masjid atau secara maya, jemput penceramah untuk membincangkan keajaiban Al-Quran. Refleksi rohani, muhasabah diri, luangkan 5 minit setiap malam untuk merenung ayat Khalaqa al-insana min alaq. Tanya diri, adakah saya bersyukur dengan nikmat kehidupan? Berdoa, "Ya Allah, jadikan ilmu sebagai cahaya hati kami dan permudahkan kami memahami Al-Quran." Tindakan, tulis 1 pelajaran dari surah Al-Alaq dalam jurnal pribadi seperti, "Saya akan membaca 1 muka surat Al-Quran setiap hari." Inspirasi, renungi kesabaran Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama dan gunakan ketabahan beliau sebagai teladan ketika menghadapi cabaran. Penutup surah Al-Alaq meletakkan ilmu, tauhid, dan keajaiban penciptaan sebagai asas Islam, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, surah Al-Qadr, ayat 1 hingga 5. Hubungan numerik simbolik 99, 114, 29, 85, 19 menghubungkan surah-surah ini dengan surah Al-Qalam, Sad, dan Al-Hadid, mencerminkan kesempurnaan Al-Quran. Ilmu menggalakkan membaca Al-Quran setiap hari dan berkongsi ilmu, Sahih Muslim, hadis 190. Tauhid menyeru menyembah Allah sahaja, ayat pertama. Keajaiban penciptaan mengajak kesyukuran melalui doa, Al-Insan, pertama. Umat digalakkan mengamalkan Iqra dengan membaca, menulis dan mengajar, mengambil teladan daripada kesabaran Nabi SAW. Bab 2, Surah Al-Hijr ayat 1 hingga 5, kebenaran wahyu pengenalan surah-surah surah ke-15 dengan 99 ayat, diturunkan di Mekah pada tahun 615 hingga 617 Masihi, dinamakan guna kaum Al-Hijr, kaum Nabi Saleh, ayat 80-80. Ia terletak pada muka surat 262 hingga 267. Dengan jumlah nombor muka surat 262 tambah 263 tambah 264 tambah 265 tambah 260 tambah 267 sama dengan 1587. Numerik simbolik merangkumi 1587 kali 7 kali 7 sama dengan 77.777. 126 1 kali 7 kali 2 kali 9 1729 149 dan kaitan dengan surah Al-Asr surah 103. Surah ini menegaskan kebenaran wahyu dengan huruf muqatta' alif lam ra dan menguatkan iman Nabi SAW ketika menghadapi tentangan Quraisy. Ayat 87, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani" merujuk kepada surah Al-Fatihah, dihubungkan dengan 7 kata dan numerik 77.777. Ayat-ayat dengan tafsiran al-ra, "Tilka ayatul kitabi wa Qur'an mubin." Alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab dan penjelasan yang nyata. Tafsiran. Alif lam ra adalah rahsia Allah, menunjukkan keajaiban linguistik Al-Quran. Ayat Alkitab menegaskan Al-Quran sebagai wahyu ilahi.
dan Quran Mubin menyerlahkan kejelasan hidayahnya. Hadis Al-Bukhari. Konteks linguistik. Alif Lam Ra menggunakan huruf-huruf yang biasa dalam bahasa Arab, tetapi disusun untuk mencabar kefasihan puisi Mekah. Pelajaran praktikal. Baca Al-Quran dengan terjemahan, hadiri kelas tafsir, dan percaya Al-Quran sebagai kebenaran mutlak. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Berapa banyak orang-orang kafir itu menginginkan sekiranya mereka menjadi muslim. Tafsiran, menggambarkan penyesalan orang kafir di akhirat. Surah Al-Ghashiyah, ayat 1 hingga 2. Konteks linguistik, kata rubbama menambah nada emosi, menekankan penyesalan. Pelajaran praktikal, renungi akibat penolakan kebenaran, terima Islam sepenuh hati, dan doakan hidayah. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, serta dilalaikan oleh angan-angan. Kelak mereka akan mengetahui. Tafsiran, amaran kepada orang kafir yang tenggelam dalam kesenangan duniawi. Hadis 13-19. Konteks linguistik. Kata yulhimul amal dilalaikan oleh angan-angan, menggunakan kata kerja aktif untuk menunjukkan pilihan mereka. Pelajaran praktikal. Elakkan materialisme, tetapkan matlamat akhirat, dan sedekahkan harta. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walha kitabun ma'lumun. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan ada baginya ketentuan yang telah ditetapkan. Tafsiran, menegaskan keadilan Allah, ayat 152. Konteks linguistik. Frase kitabun ma'lum, ketentuan yang ditetapkan, menunjukkan ketepatan takdir. Pelajaran praktikal, percaya pada keadilan Allah, patuhi perintahnya, dan sebarkan kebenaran. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula mereka dapat mengundurkannya. Tafsiran, menegaskan takdir Allah, mengajak memanfaatkan masa dengan iman. Konteks linguistik. Kata ajalan, menonjolkan ketetapan masa. Pelajaran praktikal, urus masa dengan baik, lakukan amal soleh, dan bertaubat segera. Konteks wahyu diturunkan ketika Quraisy menentang Nabi dengan ejekan dan boikot tahun 618 Masehi. Sahih Bukhari, hadis 420 mengesahkan Al-Quran sebagai hujah. Surah ini merujuk kepada kaum Al-Hijr sebagai amaran kepada Quraisy. Konteks sejarah tambahan Quraisy menguasai Mekah sebagai penjaga Ka'bah, tetapi mempraktikkan syirik dan ketidakadilan. Boikot terhadap Bani Hashim tahun 616 hingga 619 Masehi menyekarkan dakwah Nabi. Sahabat seperti Abu Bakar menyokong dengan harta dan iman. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Fatihah, surah pertama, ayat 87 menghubungkan dengan Saban Minal Mathani. Surah Al-Asr, surah 103, menekankan pentingnya masa selari dengan ayat 5. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13, mempunyai muqaddar Alif Lam Ra, berkait dengan keajaiban linguistik. Analisis linguistik Alif Lam Ra mencipta kesan bunyi yang unik, menarik perhatian pendengar. Frasa Quran Mubin menggunakan kata sifat mubin nyata untuk menegaskan kejelasan. Struktur ayat 2 hingga 5 menggunakan nada amaran, mencerminkan gaya balagah. Tema utama kebenaran wahyu, Al-Quran adalah hidayah yang jelas. Surah Al-Hijr, ayat 87. Amaran kepada penentang. Penolak wahyu akan menyesal. Al-Ghashiyah, ayat 1 hingga 2. Keadilan ilahi. Allah adil dalam hukuman, ayat 152. 1587, jumlah nombor muka surat. 77.777. Simbolik untuk kesempurnaan wahyu. 126, 1729, 149, mencerminkan keunikan ayat. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis 970, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Sahih Muslim, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Sunan Tirmidzi hadis 26664, Al-Quran adalah rahmat dan penyembuh. Aplikasi modern pendidikan, gunakan platform seperti Zoom untuk kelas tafsir. Teknologi, kongsi ayat Al-Hijr di Twitter dengan hashtag Al-Quran. Kehidupan harian, tetapkan peringatan di telefon untuk membaca Al-Quran setiap pagi. Refleksi rohani muhasabah, renungi ayat fasawfa ya'lamun dan tanya, adakah saya menghargai masa? Doa, ya Allah, berikan kami hidayah melalui Al-Quran. Tindakan, tulis matlamat akhirat dalam jurnal, seperti bersedekah setiap minggu.
Penutup surah Al-Hijr menguatkan iman dengan menegaskan kebenaran wahyu dan keadilan Allah. Numerik simbolik 1587 dan Alif Lam Ra mencerminkan keajaiban Al-Quran. Kebenaran wahyu menggalakkan membaca Al-Quran setiap pagi. Sahih Muslim 314. Bab 3. Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 5. Persiapan rohani. Pengenalan surah Al-Muzammil, surah ke-73 dengan 20 ayat, diturunkan pada tahun 611 hingga 612 Masihi, memerintahkan solat tahajud. Sahih Al-Bukhari, hadis 4923 menceritakan dedikasi Nabi dalam solat malam. Ayat ketiga, nisfah, dianggap ayat matematik awal, dihubungkan dengan 7.430. 77 tambah 37 sama dengan 114. Ayat-ayat dengan tafsiran Ya Ayyuhal Muzammil, wahai orang yang berselimut. Tafsiran, panggilan mesra kepada Nabi. Konteks linguistik. Muzammil, dari zammul menunjukkan kasih sayang. Pelajaran praktikal, bangun untuk solat tahajud, mulakan hari dengan zikir. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk solat pada waktu malam, kecuali sedikit. Tafsiran, perintah solat tahajud, ayat 79. Konteks linguistik. Kum, bangun adalah imperatif, menunjukkan urgensi. Pelajaran praktikal, solat tahajud 2 rakaat, baca doa malam. Nisfahu awin kus minhu qalila. Separuhnya atau kurangkan sedikit daripadanya. Tafsiran, fleksibiliti dalam solat tahajud dengan nisfahu sebagai konsep matematik 7430. Konteks linguistik, nisfahu dari nasf, baru menunjukkan keseimbangan. Pelajaran praktikal, mulakan dengan 10 minit doa malam, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebihkan sedikit daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tafsiran, perintah membaca dengan tartil, surah Al-A'raf, ayat 204. Konteks linguistik, tartil dari retil susun dengan baik menekankan kejelasan. Pelajaran praktikal, baca Al-Quran dengan tajwid, renungi makna. Inna sanulaqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Tafsiran, Al-Quran sebagai tanggungjawab berat. Konteks linguistik, qawlan thaqilan menonjolkan beban kenabian. Pelajaran praktikal, hormati Al-Quran, simpan mushaf di tempat mulia. Konteks wahyu diturunkan ketika Nabi menghadapi ejekan Quraisy, surah Al-Anbiya ayat 5. Solat tahajud memberikan kekuatan rohani. Sahih Al-Bukhari, hadis 43. Konteks sejarah tambahan. Mekah penuh dengan konflik sosial, dengan Quraisy menentang Nabi. Sahabat seperti Bilal menghadapi penyiksaan, tetapi solat tahajud menguatkan iman mereka. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Isra, ayat 79, menyokong solat tahajud. Surah Al-Mursalat, surah 77, berkait melalui 77 tambah 37 sama dengan 114. Analisis linguistik, kata Muzammil dan tartil mencipta nada mesra dan teratur, mencerminkan kasih sayang dan disiplin. Tema utama ibadah malam, solat tahajud menguatkan iman, ayat 79. Penghayatan Al-Quran, tartil memastikan pemahaman surah Al-A'raf, ayat 204. Tanggungjawab berat, Al-Quran adalah amanah. Keajaiban numerik simbolik. 7.430, simbolik dari suri surah 74 ayat 30. 77 tambah 37 sama dengan 114. Menghubungkan surah Al-Mursalat. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis Mopram 23, Nabi solat malam hingga kaki beliau bengkak. Sahih Muslim, hadis 796. Nabi solat malam sebagai tanda syukur. Aplikasi modern pendidikan. Ikuti kursus tajwid dalam talian. Teknologi, gunakan aplikasi penggerak untuk solat tahajud. Refleksi rohani muhasabah tanya, adakah saya menggunakan malam untuk ibadah? Doa Allah, pemudahkan kami bangun untuk tahajud. Penutup surah Al-Muzammil mengajar persiapan rohani melalui solat tahajud dan tartil. Numerik 7.430 mencerminkan keseimbangan. Sahih Al-Bukhari, hadis 43. Bab surah Al-Mudaththir, ayat 1 hingga 5, permulaan dakwah. Pengenalan surah Al-Mudaththir, surah ke-74 dengan 55 ayat, diturunkan pada tahun 611 Masihi, muka surat 602. Sahih Al-Bukhari, hadis 4 menceritakan Nabi meminta diselimuti selepas fatrah. Ayat 30 alaiha tis'ata asyar dihubung 19, 7.430, 473,
Nisfu 56 sama dengan 28. 77 tambah 37 sama dengan 114. Dan surah Al-Asr, surah 103. Ayat-ayat dengan tafsiran Ya Ayyuhal Muddathir, wahai orang yang berselimut. Tafsiran, panggilan mesra kepada Nabi, Sahih Al-Bukhari, hadis 4. Konteks linguistik, Muddathir dari dathir, menunjukkan kelembutan. Pelajaran praktikal, bangkit untuk berdakwah, elakkan menangguhkan kebaikan. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Tafsiran, perintah memulakan dakwah, ayat ke-21. Anzir dari nadhr, amaran, menekankan tanggung jawab. Sebarkan ayat Al-Quran melalui media sosial. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, maka agungkanlah. Tafsiran, mengagungkan Allah melalui takbir, surah Al-Ikhlas, ayat pertama. Konteks linguistik, fakabir dari kagungkan, menonjolkan tauhid. Pelajaran praktikal, ucapkan takbir dalam solat, renungi kebesaran Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Kesucian lahir dan batin, Sahih Al-Bukhari 22. Thiyabak, merujuk kepada pakaian dan hati. Pelajaran praktikal, pakai pakaian bersih, bersihkan hati dengan istighfar. Wal rujza fahjur, dan perbuatan keji maka tinggalkanlah. Tafsiran, menjauhi syirik dan dosa. Konteks linguistik, rujz dari rajz merujuk kepada perbuatan buruk. Pelajaran praktikal, elakkan gibah, bertaubat segera. Ayat 30 alaiha tis'ata asyar, tafsiran, amaran tentang malaikat penjaga neraka, surah Al-Zukhruf, ayat 71. Pelajaran praktikal, renungi akibat dosa, tingkatkan amal soleh. Konteks wahyu diturunkan selepas fatrah ketika Nabi menghadapi tuduhan Quraisy, ayat ke-6. Sahih Al-Bukhari, hadis 4 mengesahkan konteks. Konteks sejarah tambahan, Quraisy menentang Nabi dengan tuduhan penyair atau gila. Sahabat seperti Umar R.A. memeluk Islam pada tempoh ini, menguatkan dakwah. Kaitan dengan surah lain, surah Al-Asr, surah 103, frasa alaiha tisata asr menghubungkan dengan tema masa. Surah Al-Mursalat, surah 77, berkait melalui 77 tambah 37. Analisis linguistik. Struktur ayat 1 hingga 5 menggunakan perintah ratif qum fakabir, mencipta nada mendesak dan teratur. Tema utama dakwah, memulakan penyampaian kebenaran, ayat ke-21. Tauhid, mengagungkan Allah, ayat pertama. Kesucian, menjaga kebersihan lahir dan batin, hadis 425. Keajaiban numerik simbolik, 19 dari ayat 30. 7430, simbolik ayat 30. Nisfu 56 sama dengan 28. Jumlah ayat surah 74 dibahagi 2. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi meminta diselimuti ketika wahyu diturunkan. Sahih Al-Bukhari Trombus Balbullah, Amchinchebia Til Sinoid. Aplikasi modern teknologi, kongsi ayat Al-Muddathir di Instagram dengan terjemahan. Community, anjurkan kempen kebersihan di masjid. Refleksi rohani muhasabah. Tanya, adakah saya berdakwah dengan akhlak mulia? Doa, Ya Allah, bantu kami menyampaikan kebenaran. Penutup surah Al-Muddathir memerintahkan dakwah dengan tauhid dan kesucian. Numerik 19 7430 mencerminkan keajaiban Al-Quran. Bab 5, surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7, penyempurna hidayah. Pengenalan surah Al-Fatihah, surah pertama dengan 7 ayat, dikenali sebagai Al-Kitab dan Saban min Al-Matani, surah Al-Hijr ayat 87. Diturunkan di Mekah, ia adalah doa dan ringkasan Al-Quran, terletak pada muka surat 1. Sahih Al-Bukhari, hadis 5006, mengesahkan statusnya sebagai matani. Numerik simbolik merangkumi 7 jumlah ayat, dan kaitan dengan 114 jumlah surah. Ayat-ayat dengan tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tafsiran, basmalah menegaskan dan rahmat Allah, Sahih Muslim. Konteks linguistik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari rahmat. Pelajaran praktikal, ucapkan basmalah sebelum setiap tindakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tafsiran, memuji Allah sebagai pencipta, surah Al-An'am, ayat 1. Konteks linguistik, Al-Alamin merujuk kepada semua ciptaan. Pelajaran praktikal, syukuri nikmat dengan zikir, Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tafsiran mengulangi sifat rahmat Allah. Konteks linguistik,
pengulangan menekankan kasih sayang. Pelajaran praktikal. Tunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Tafsiran, menegaskan kekuasaan Allah di akhirat. Surah Al-Zalzalah. Konteks linguistik, Yaum ad-Din merujuk kepada keadilan akhirat. Pelajaran praktikal, renungi kiamat, tingkatkan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Menegaskan tauhid ibadah. Surah Al-Ikhlas. Konteks linguistik, iyyaka menunjukkan eksklusiviti penyembahan. Pelajaran praktikal, berdoa hanya kepada Allah, elakkan syirik. Ahdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsiran, doa untuk hidayah, ayat 186. Sirat al-mustaqim melambangkan Islam. Pelajaran praktikal, berdoa untuk hidayah setiap hari. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsiran, meminta hidayah seperti para nabi, bukan seperti yang sesat. Surah Nisa, ayat 69. Konteks linguistik, An'amta menunjukkan nikmat hidayah. Pelajaran praktikal, ikuti teladan Nabi, elakkan kesesatan. Konteks wahyu diturunkan di Mekah sebagai ringkasan Al-Quran digunakan dalam solat, Sahih Al-Mirri. Konteks sejarah tambahan, masyarakat Mekah menolak tauhid, tetapi Al-Fatihah mengajar doa dan penyembahan kepada Allah sahaja. Kaitan dengan surah lain. Surah Al-Hijr, ayat 87, menyebut Saban min al-Matani. Surah Al-Ikhlas, surah 112, menegaskan tauhid. Analisis linguistik, struktur 7 ayat membentuk doa yang lengkap, dengan basmalah sebagai pembukaan dan doa hidayah sebagai penutup. Tema utama tauhid, menyembah Allah sahaja, surah Al-Ikhlas. Hidayah, meminta jalan lurus, ayat 186. Rahmat Allah, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keajaiban numerik, simbolik 7. Jumlah ayat mencerminkan kesempurnaan. 114 jumlah surah dihubungkan dengan Al-Fatihah sebagai ringkasan. Rujukan hadis Sahih Al-Bukhari, hadis 5006. Al-Fatihah adalah Saban min al-Matani. Sahih Muslim, hadis 295. Basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah. Aplikasi modern pendidikan, hafal Al-Fatihah dengan tajwid melalui YouTube. Teknologi, gunakan aplikasi solat untuk memahami makna Al-Fatihah. Refleksi rohani muhasabah, tanya, adakah saya berdoa dengan ikhlas? Doa Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Penutup surah Al-Fatihah menyebut dan tauhid. Menantik dan mencerminkan kesempurnaan. Fofori hadis keselamatan. Quran diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, berdiri sebagai cahaya panduan untuk seluruh manusia. Ia adalah panduan bagi mereka yang mencari kebenaran dan berusaha untuk hidup dengan cara yang menyenangkan pencipta mereka. Mesejnya abadi, melampaui batas waktu dan tempat. Perjalanan Quran bermula dengan beberapa siri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di semenanjung Arab. Wahyu-wahyu awal ini mempunyai makna yang sangat besar, membentuk asas Islam dan memberikan pengajaran yang mendalam untuk manusia. Quran menekankan peranannya sebagai panduan bagi mereka yang sedar akan Tuhan. Ia menyeru individu untuk berfikir, merenung, dan hidup selaras dengan prinsip-prinsip ilahi. Mesej panduan ini bergema di seluruh Quran, bermula dari ayat-ayat pertamanya. Impak Quran melampaui batas agama. Ia menawarkan garis panduan etika, nilai moral, dan pandangan rohani yang relevan dengan semua aspek kehidupan manusia. Dengan memahami mesej Quran, kita dapat menavigasi kerumitan dunia kita dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bertujuan. Pada tahun 610 Masihi, di tengah-tengah gunung Mekah yang tenang, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Peristiwa penting ini berlaku di Gua Hira, tempat Nabi seringkali berundur untuk bersendirian dan bermuhasabah. Malaikat Jibril turun kepadanya dan memerintahkan, bacalah. Wahyu pertama ini, sebahagian daripada surah Al-Alaq, bab 96, menandakan permulaan misi Nabi dan penurunan Al-Quran. Perkataan pertama, bacalah, menekankan kepentingan ilmu dan pembelajaran dalam Islam. Ia menonjolkan kuasa transformatif mencari ilmu dan peranannya dalam mengangkat individu dan masyarakat. Perintah ilahi ini penting atas beberapa sebab.
Pertama, Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai seorang yang ummi, tidak boleh membaca atau menulis. Ini menekankan bahawa mesej yang akan diterimanya bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi wahyu ilahi dari Allah. Kedua, perintah untuk menetapkan ke pusat ilmu dan pembelajaran dalam Islam. Konsep ini makin sangat beragama, mendorong umat Islam mencari ilmu dan pengetahuan. Menariknya, surah Al-Alaq adalah surah ke-96 dalam Al-Quran, walaupun ia adalah surah pertama yang diturunkan. Penempatan nombor ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi merupakan pilihan yang disengajakan yang mempunyai makna yang lebih mendalam. Nombor 96 adalah penting kerana ia adalah nilai angka bagi perkataan Arab kalam yang bermaksud pen. Hubungan ini secara halus menekankan kepentingan menulis dan memelihara mesej ilahi. Ia juga menggambarkan persamaan antara perbuatan membaca dan menulis, menunjukkan bahawa ilmu yang sebenar melibatkan kedua-dua penerimaan dan penyampaian maklumat. Tambahan pula, sesetengah ulama berpendapat bahawa meletakkan surah Al-Alaq sebagai surah ke-96, walaupun ia adalah surah pertama yang diturunkan, menandakan bahawa Al-Quran, walaupun diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun, ada seperti yang lengkap dan pelihara dengan sempurna. Selepas wahyu-wahyu awal, tempoh berhenti seketika menyusul. Ini adalah masa yang tidak menentu bagi Nabi SAW dan beliau mencari kepastian dari Allah. Pada masa inilah surah Al-Hijr bab 15 diturunkan, memberikan ketenangan dan menegaskan kebenaran kenabiannya. Surah Al-Hijr berfungsi untuk menguatkan azam Nabi dan meyakinkannya bahawa beliau tidak bersendirian dalam misinya. Surah ini dengan indah menggambarkan bagaimana Allah akan melindungi Al-Quran daripada penyelewengan dan memelihara mesejnya untuk selama-lamanya. Janji pemeliharaan ini adalah bukti keilahian Al-Quran dan kepentingannya bagi umat manusia. Surah ini juga mengandungi ayat-ayat yang menyangkal keraguan dan tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi SAW oleh para penentangnya. Ayat-ayat ini menekankan bahawa mesej yang disampaikannya bukanlah ciptaannya sendiri, tetapi wahyu ilahi dari Allah. Jaminan dari Allah ini menguatkan semangat Nabi dan membolehkannya menghadapi cabaran di hadapan dengan iman dan keazaman yang tidak tergoyahkan. Wahyu-wahyu awal ini, walaupun diturunkan berabad-abad yang lalu, menawarkan pengajaran abadi yang relevan dengan kehidupan kita hari ini. Perintah untuk membaca dalam surah Al-Alaq adalah seruan universal untuk bertindak, menggesa kita untuk sentiasa mencari ilmu dan meluaskan pemahaman kita tentang dunia di sekeliling kita. Ia menggalakkan kita untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, merangkul rasa ingin tahu dan pemikiran kritis dalam usaha kita mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Surah Al-Hijr mengingatkan kita bahawa walaupun menghadapi kesukaran dan keraguan, kita mesti tetap teguh dalam kepercayaan kita dan yakin dengan rancangan Allah. Ia mengajar kita untuk mencari ketenangan dan panduan dari Al-Quran, mencari kekuatan dan jaminan dalam mesejnya yang abadi. Pengajaran ini adalah sama relevannya hari ini seperti 1400 tahun yang lalu. Dengan merenungkan dan berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita, kita dapat memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan pencipta kita dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Walaupun bukan sebahagian daripada wahyu yang paling awal, surah Al-Fatihah mempunyai kedudukan yang unik dalam Al-Quran. Dikenali sebagai pembukaan, ia adalah surah pertama dalam Al-Quran dan dibaca dalam setiap solat. Surah ini merangkumi intipati kepercayaan Islam dan berfungsi sebagai doa asas bagi umat Islam di seluruh dunia. Surah Al-Fatihah dimulakan dengan memuji dan mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ia kemudiannya menegaskan ketuhanannya ke atas semua alam dan mengakui sifat-sifat belas kasihan dan keadilannya. Bab ini diakhiri dengan doa, memohon petunjuk ke jalan yang lurus dan menyatakan pergantungan hanya kepada Allah. Surah ini dianggap sebagai ibu kitab kerana ia merangkumi mesej teras Al-Quran, berserah diri kepada Tuhan Yang Esa. Ia menonjolkan kepentingan mencari panduan dari Pencipta dan mengakui kekuasaannya atas segala yang wujud. Salah satu aspek yang luar biasa dari Al-Quran adalah keindahan dan kefasihan bahasanya. Wahyu-wahyu awal, termasuk surah Al-Alaq dan Hijr, mempamerkan ciri-ciri linguistik Al-Quran yang unik, yang memikat hati para pendengarnya sejak awal lagi.
Penggunaan metafora, simile, dan prosa berirama dalam Al-Quran memberikan impak yang kuat, menyampaikan makna yang mendalam dengan kejelasan dan ketepatan yang luar biasa. Malah mereka yang tidak mempercayai mesejnya terharu dengan keindahan bahasanya. Ciri-ciri linguistik Al-Quran dianggap ajaib kerana ia melampaui piawaian sastra pada masa itu. Orang Arab yang terkenal dengan kefasihan dan penguasaan bahasa mereka kagum dengan keindahan Al-Quran dan mengakui keunggulannya berbanding karya sastra agung mereka sendiri. Wahyu-wahyu awal Al-Quran membawa mesej universal yang bergema dengan seluruh umat manusia. Ia menyeru individu untuk merenungkan tujuan hidup mereka, mengenali pencipta mereka, dan hidup selaras dengan panduannya. Mesej ini melampaui batas budaya dan geografi, menawarkan kebijaksanaan dan pandangan yang relevan untuk semua orang, tanpa mengira latar belakang atau kepercayaan mereka. Penekanan Al-Quran terhadap ilmu, keadilan, belas kasihan, dan nilai moral menyediakan rangka kerja untuk membina masyarakat yang adil dan saksama. Mesejnya menggalakkan keamanan, persefahaman, dan kerjasama antara orang-orang dari semua agam latar belakang. Dengan menghayati ajaran Al-Quran, kita dapat memupuk dunia yang lebih penyayang dan adil, di mana individu diperlakukan dengan maruah dan rasa hormat, dan di mana perbezaan diraikan dan bukannya ditakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudariku yang dikasihi. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kalian. Marilah kita mulakan dengan doa. Ya Allah, kurniakanlah kami kebijaksanaan untuk memahami kalam-Mu, kekuatan untuk mengikuti petunjuk-Mu, dan kasih sayang untuk menyebarkan pesanan-Mu kepada dunia. Sebelum kita teruskan, sedikit peringatan. Video ini bertujuan untuk pendidikan. Tafsiran yang disampaikan adalah berdasarkan ajaran Islam tradisional dan kesepakatan ulama, namun pemahaman individu mungkin berbeza. Dengan niat yang ikhlas, kita bersama-sama mendalami hubungan kita dengan Al-Quran dan memperkayakan perjalanan rohani kita. Dalam prolog kehidupan kita, ingatlah bahawa Al-Quran bukan sekadar sebuah buku, tetapi panduan hidup yang berbicara kepada kita merentasi zaman. Ayat-ayatnya adalah sumber cahaya, menerangi jalan kita, dan menawarkan ketenangan di saat-saat gelap. Semoga kita berusaha untuk menghayati ajarannya, mencari ilmu, memupuk iman, dan hidup dengan tujuan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini. Sehingga bertemu lagi, semoga hidayah dan rahmat Allah sentiasa bersama kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Semoga kita sentiasa dirahmati Allah. Jom kita sama-sama berdoa. Ya Allah, berikanlah kami kebijaksanaan untuk faham apa yang Kau sampaikan, kekuatan untuk ikut ajaran-Mu, dan kasih sayang untuk sebarkan ajaran-Mu kepada semua orang. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk terima kebenaran-Mu, lancarkanlah lidah kami untuk berdakwah, dan bimbinglah tindakan kami agar sentiasa mengikut ajaran-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk bercakap benar, kekuatan untuk hadapi dugaan, dan keikhlasan dalam semua niat dan usaha kami. Semoga kami menjadi hamba-Mu yang taat, yang menyebarkan kasih sayang dan keamanan agama Islam, dan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunkan dosa-dosa kami, dan tunjuk kengai guning benar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Semoga Allah memberi petunjuk dan rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.